Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan Teacher Sinta hari ini kita akan teruskan dengan bahagian yang ketiga bagi topik garis lurus Matematik SSM tingkatan 3. Jadi untuk bahagian yang ketiga kita akan fokuskan kepada bagaimana nak menentukan sama ada suatu titik itu berada pada garis lurus atau tidak. So jom kita tengok satu persatu. Jadi apa yang kita nak belajar hari ini? Hari ini kita nak membuat penentuan sama ada satu titik itu berada pada garis lurus ataupun tidak. Kemudian kita nak buat sedikit penyelesaian masalah berkaitan dengan titik pada garis lurus. Jadi kita lihat satu persatu. Okey, sebelum itu kita perlu tahu kalau titik pada garis lurus, syarat-syarat ataupun keyword yang pentingnya ialah titik tersebut perlu memenuhi persamaan garis lurus. Okey, titik pada garis lurus perlu memenuhi persamaan garis lurus tersebut. Barulah dia dikira berada pada garis lurus. Okey, contoh kalau kita lihat daripada gambar rajah yang saya dah sediakan ni. Okey, kalau kita lihat garis lurus X tolak Y sama dengan -3 kan. Kalau kita nampak di situ di titik P dan titik Q berada di atas garis. Itu menunjukkan titik P dan Q memenuhi persamaan. Maksudnya bila kita gantikan X dalam persamaan yang diberi, kita akan dapat nilai Y sama dengan yang disediakan. Macam itulah. So kalau kita lihat lagi sekali dekat gambar rajah tu, kat graf tu, titik R dia berada di luar garis. Ini menunjukkan titik R tu tidak memenuhi persamaan garis lurus. Kenapa? Kenapa? Sebab dia tidak berada di atas garis lurus. Okey. Jom kita lihat contoh yang pertama. Jadi kalau dia beri contoh seperti ini, kita tak tahu gambaran dia daripada graf tu macam mana. Jadi kita perlu buat sikit pengiraan lah. Okay. Contoh satu nak menentukan sama ada titik P berada di garis lurus yang diberikan ataupun tidak. Jadi kalau diberi di situ Y sama dengan 4X tambah 2 dan nilai P yang kita nak tentukan tu adalah titik dia 1, 6. 1 untuk X, Y untuk 6. Okey, jadi kita gantikan saja nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 6 dalam persamaan. Jadi kalau kita lihat kat situ, so kita gantikan Y tu dengan 6. Nampak tak saya bulatkan Y tu dan saya buat anak panah. Gantikan Y tu dengan tempat 6. Dan X tu pun saya bulatkan dan saya gantikan dengan nilai 1. Ingat, nilai yang kita gantikan kita mesti kurungkan dia supaya dia tak ada konflik lah nanti bila ada nombor lain kat depan ataupun simbol lain kat depan. Okay, so bila kita dah gantikan, kita buat penyelesaian lah. Jadi kita lihat kat situ 4 kurungan 1 kita akan dapat 4 tambah dengan 2 kita akan dapat 6. Jadi diperhatikan kat situ nilai kiri dan kanan adalah sama. Maka titik P16 tadi terletak pada garis lurus Y sama dengan 4X tambah 2. Okey, jadi bila kita gantikan nilai dan kita perhatikan nilai kiri dan kanan sama. So bila dah sama maksudnya betul lah. So nilai P itu berada di atas garis lurus. Okey, jom kita lihat contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni diberi persamaan tu adalah 2X tolak 3Y sama dengan 5. Dan nilai P yang kita nak uji tu adalah 3 dengan -4. Iaitu X dia 3, Y dia -4. So kita gantikan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan -4 dalam persamaan. Jadi Teacher Sinta dah bulatkan kat situ. X tu adalah 3. Jadi kita gantikan tempat X tu dengan 3. Kita letak dalam kurungan. So jadi 2 kurungan 3 kan. So tolak kita follow daripada atas. 3 kita follow daripada atas juga. Kemudian nilai Y tu Teacher Sinta bulatkan. Dan Teacher Sinta letak anak panah untuk gantikan dia dengan nilai -4 seperti yang diberi pada nilai P tadi Okey, kemudian sama dengan 5. Okay, kita buat penyelesaian. Kita 2 kurungan 3 tolak 3 kurungan -4. Kita akan dapat dekat kalkulator 6 tambah 12 itu 18. So kita nampak nilai belah kanan ada 5. Manakala nilai belah kiri adalah 18. Ini menunjukkan nilai kiri dan kanan tidak sama. Jadi bila dia tak sama, maka titik P3 dan 4 itu tidak terletak pada garis lurus 2X tolak 3Y sama dengan 5. Ingat, kalau nilai kiri kanan dia tak sama, jadi dia bukan tidak berada di garis lurus 2X tolak 3Y. Okey, jom kita lihat contoh yang seterusnya, itu contoh yang ketiga.
Okey, contoh yang ketiga, diberi persamaan garis lurus tersebut adalah X per 2 tambah Y per 4 sama dengan 1. Dan titik P yang perlu diuji ialah negatif 6, 16. Jadi kita nampak di situ negatif 6 itu adalah X dan 16 itu adalah Y. Jadi kita gantikan dulu nilai X sama negatif 6 dan Y sama dengan 16 dalam persamaan yang diberi tadi. Okay? Jadi kita letak dekat situ, kita dah bulatkan X tu, kita gantikan dengan negatif 6 per dengan 2 tambah, nilai Y pun kita bulatkan kat situ, gantikan dengan 16 per dengan 4 sama dengan 1. Jadi bila kita kira pakai kalkulator, so kita akan dapat nilai kiri dan kanan sama, iaitu 1 dan 1. Maka kalau kita tahu kalau kiri kanan dia sama, maka betul lah. Okay, titik P yang diberi itu negatif 6, 16 tu berada di atas garis lurus. Okay, jadi nampak tak kesimpulan kat situ? Maka P negatif 6, 16 terletak pada garis lurus X per 2 tambah Y per 4 sama dengan 1. Okey, ingat saja kalau dia sama kiri kanan, ya, dia adalah terletak pada garis lurus tersebut. Manakala kalau dia tidak sama kiri dan kanan nilai dia, maka menunjukkan titik itu tidak berada di atas garis lurus yang diberi. Okey, jadi selesai cara untuk menentukan sama ada satu titik itu berada atas garis lurus ataupun tidak. Baik, untuk yang kedua ni kita nak membuat sedikit penyelesaian masalah. Okey, masalah berkaitan dengan titik pada garis lurus. Jadi soalan ni kita ambil daripada buku teks. Jadi jom kita lihat. Okey, diberi rajah menunjukkan garis lurus 3x tambah 5y sama dengan 15. Diberi titik O adalah asalan. Tentukan nilai. Yang pertama nak tentukan nilai H. Okey, kita perhatikan nilai H tu berada di paksi X. Iaitu dia adalah pintasan Y. Yang mana H tu nilai Y dia adalah kosong. Betul tak? Sebab daripada betul-betul atas garis paksi X tu kan? Jadi kita tahu dah kalau paksi X, Y dia mesti kosong. Jadi kita gantikan nilai Y sama dengan kosong dalam persamaan yang tadi untuk kita dapatkan nilai H, iaitu nilai X dia lah. So kita gantikan tempat Y tu dengan kosong. So 3X tambah 5 kurungan kosong sama dengan 15. So 3X sama dengan 15. 3X bermaksud 3 darab X darab lawan dia bahagi. Jadi kita bagikan 15 dengan 3, kita akan dapat X itu sama dengan nilai H, iaitu nilai dia 5. Okey. Okey, kemudian tengok contoh yang seterusnya, masih lagi soalan yang sama tapi kali ini dia nak nilai K. Nilai K itu betul-betul berada di atas tiang paksi Y kan. Jadi dia adalah pintasan Y, iaitu apabila X sama dengan kosong. Jadi kita gantikan macam tadi, tapi kita ganti pula X tu dengan kosong. So 3 kurungan kosong tambah 5Y sama dengan 15. So 5Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 bagi 5, kita akan dapat nilai Y, iaitu sama dengan nilai K itu adalah 3. Mudah kan? Ingat itu je. Betul-betul dia ada pada paksi tu, maksudnya nilai berlawanan tu adalah kosong. Okey. Okey, jom kita tengok contoh yang C. Masih lagi contoh yang sama tapi kali ni dia suruh cari nilai Q. Kita perhatikan pada gambar tu, Q tu adalah berada di atas garis lurus tu kan. Maksudnya Q tu adalah nilai Y bagi titik P iaitu bila X dia 2. Jadi kita gantikan, manakala dia berada di atas garis, jadi kita gantikan nilai X sama dengan 2 dalam persamaan yang diberi untuk dapat nilai Q lah. Jadi kita gantikan, nampak tak X tu kita buat anak panah, turun ke bawah, gantikan dengan nilai 2. Ingat mesti kurungkan dia. So 3 kurungan 2 tambah 5Y sama dengan 15. 6 tambah 5Y sama dengan 15. So 5Y sama dengan 15 tolak 6 dapat 9. Dan Y sama dengan 9 bahagi dengan 5. So nilai Y itu sama dengan nilai Q. Itu sama dengan 9 per 5. Okey. Senang je kalau dia berada di atas garis. Nampak kan? So kita gantilah nilai X ataupun Y dalam persamaan. Okey. Okey, kita tengok contoh yang terakhir. Masih lagi gambar rajah yang sama. Tapi kali ini dia nak kita cari kecerunan. Iaitu M bagi garis lurus 3X tambah 5Y sama dengan 15. Jadi kita throwback balik, kita ingat balik. Kita imbas semula antara rumus kecerunan iaitu M yang melibatkan pintasan X dan pintasan Y adalah M sama dengan nanti pintasan Y per pintasan X. Jadi kita ambil saja nilai yang kita dah kira daripada awal tadi. Pintasan Y itu adalah 3, iaitu sebab kita negatif pintasan Y kan. So negatif 3 per dengan pintasan Y iaitu 5. So kita dapatlah nilai M ataupun kecerunan di situ adalah negatif 3 per 5. Jadi itu saja untuk bahagian yang ketiga yang berkaitan dengan macam mana nak buat
penentuan sama ada satu titik itu berada di atas garis lurus ataupun tidak, dan juga sedikit penyelesaian masalah melibatkan titik pada garis lurus. Jadi kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.